Okey, baik. Sekarang aku berada betul-betul di Jalan Puncak Alam. Aku telah selesai mengelilingi kawasan UiTM Puncak Alam lah. Dan sekarang aku berhenti di tepi kawasan tepi jalan, di mana jalan ini memang agak tidak ada orang lah. Okay, aku boleh tunjuk kat korang kat belakang ni. Ni jalan ni, jalan besar tapi tak ada orang lalu. Dan aku dah kelilingi dia tapi tidak ada sebarang apa-apa yang pelik lah yang berlaku. Dan aku sekarang pun berada di tepi hutan ni. Di hutan, kami berhenti sekejap di tepi jalan untuk buat video penutup lah, nanti yang akan di-upload di YouTube. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ini aku nak buat review satu jalan di mana jalan yang sangat popular di dalam Malaysia ni, iaitu Jalan Puncak Alam. Okey, Jalan Puncak Alam. Jadi Jalan Puncak Alam ni banyaklah kisah yang diceritakan di Jalan Puncak Alam ini, sehingga ada filem yang mengisahkan kisah seram di jalan tersebut lah. Jadi pada malam ini aku nak review, buat video di kawasan tersebut. Kemudian berkaitan dengan cerita yang disampaikan, sebenarnya banyak sangat kisah dan versi lah yang aku baca. Cumanya nanti aku akan kisahkan satu cerita lah yang kemungkinan bagi aku sahih lah, pasal aku rasa cerita dia je yang sahih. Cerita yang lain macam tak berapa nak kuat sangat lah, dia punya perawi je kan. Okay, so sekarang ni jam telah menunjukkan pada pukul 1.42 tengah minit malam, dan kami akan mula melalui jalan ini lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula perjalanan kita pada malam ini. Okay, baik, kita akan mulakan perjalanan kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke persimpangan jalan menuju ke Puncak Alam. Seperti yang mungkin korang boleh tengok dalam video ni, okay. Nampak dia punya papan tanda EZ 3506A Puncak Alam Meru. Dan jalan inilah yang aku difahamkan ialah Jalan Puncak Alam lah. Jalan yang menuju ke UiTM Puncak Alam dan beberapa kawasan di sekitar dia lah. Jadi jalan ini adalah jalan yang besar, okay. Bukan jalan kecil ke apa, jalan besar. Semuanya dekat sini aku tak bawa pasti lah apa yang akan ada di hadapan, sebab dari sudut orang ceritakan kiri Meru Puncak Alam juga. Jalan lain tu sama je. Alah, sama je, atas tu straight. Okay, seperti yang orang kisahkan, orang ceritakan bahawa jalan ni memang sangat angker lah. Sangat mengganggu dan sebagainya. Jadi kita akan cuba untuk melalui lah jalan ni, untuk melihat sama ada jalan ni seperti yang dikisahkan ataupun tidak lah. Kemudian jalan ini juga telah ditukar nama, tidak digelar nama Jalan Puncak Alam. Kalau korang carilah Jalan Puncak Alam tu, memang tak ada dalam map. Tapi jalan ni telah ditukarkan nama kepada Persiaran Mohtadari kan? Mohtadari ya, tak silap aku. Jadi inilah jalan dia yang kemungkinan benar lah, iaitu di Jalan Persiaran Mohtadari, di mana jalan ini akan terus sampai ke Puncak Alam lah, mana di kawasan tersebut terletak UiTM Puncak Alam dan sebagainya. Jadi di hadapan kita ini ialah jalan yang aku dah masuk dah, Jalan Puncak Alam. Kemudian aku ingat belum lagi sampai jalan yang sunyi sepi tu. Ini masih jalan besar lagi, nanti dia akan sampai ke jalan yang sunyi sepi lah. Dan banyaklah kisah yang diceritakan di sini, terdapat gangguan dan sebagainya. Namun aku tidak mahu ambil akan cerita-cerita yang banyak tersebut, pasal
cerita tersebut seperti kurang kesahihannya, agak kurang lah. Di mana ada orang cerita kata, ada orang komen lepas cerita tu, dia kata cerita ni kat tempat lain pun sama macam. Jadi tak kuat lah cerita tersebut kan. Tapi nanti aku akan kisahkan satu je yang kuat, yang cerita dia agak macam betul lah. Pasal dia ceritakan di dalam blog dia, dia kisahkan sendiri di mana suami dia mengalami gangguan di jalan ini kan. Keep left, Alhamdulillah. Keep right. Okey, seperti sudah jalan-jalan jom ni. Okay, seperti yang korang sedia nampak lah, ada masih lagi kenderaan yang melalui jalan ini. Sebenarnya aku memang sengaja untuk mulai lambat lah jalan ni, iaitu mula bergerak di lebih kurang pukul 1.50 malam. Sebabnya aku tidak mahu ada kenderaan di jalan ini lah. Maksudnya mungkin orang tak gunakan pada waktu tersebut. Namun buat masa sekarang ni, pada awal perjalanan, masih ada lagi lah kenderaan-kenderaan yang melalui dan menggunakan jalan ini lah. Okay. Kita akan teruskan perjalanan. Okey, ni sebelah kiri ni kalau nampak ada struktur bangunan ni ialah UiTM Puncak Perdana lah. Kampus UiTM Puncak Perdana. Dan nanti kita terus sampai ke satu lagi kampus, iaitu kampus Puncak Alam lah. UiTM punya juga. Jadi kita akan cuba melalui jalan ni . Di belakang aku masih ada beberapa buah kenderaan lagi, ada motosikal dan sebagainya. Dan jalan ini sedang dibina, dalam proses pembinaan, jadi kena hati-hati sikit. Student lah, dengan gaya bag laptop. Okay, jadi kita akan cuba melalui jalan ni lah. Jadi bila malam aku lihat agak terpencil lah kereta pun. Masih ada kenderaan, cuma ni tidak berapa banyak lah. Berbanding kalau waktu siang yang aku tengok dalam gambar dalam Google Street tu, memang nampak banyak kenderaan yang melalui jalan ni pada waktu siang. Namun pada waktu malam macam agak jarang lah untuk nampak kenderaan melalui jalan ni. Okay. Masih ada motosikal yang melalui jalan ni pada waktu malam. Ni mungkin student di UiTM ke, Wallahualam lah. Tapi tempat ni popular dengan student UiTM Puncak Alam lah. Ramai penduduk dia mungkin terdiri daripada pelajar-pelajar yang menginap di kampus UiTM Puncak Alam. Jadi aku ingat, aku pun beranggapan bahawa inilah kot jalan dia, sebab ciri-ciri yang macam dalam filem ke apa pun lebih kurang sama. Section U10 Alam Budiman. Section U10 Alam Budiman. Jadi kita teruskan lagi perjalanan kita. Jadi seperti yang korang sedia nampak lah, bahawa depan ni agak, walaupun jalan ni besar, macam ada lampu sebagainya, tapi macam tak ada kenderaan lah lalu. Jadi ada logikanya lah cerita-cerita yang disampaikan tu. Okay, inilah jalan dia. Jalan yang besar, berlampu, namun seperti tiada kenderaan yang melalui jalan ni lah. Aku tak tahu sebab atas faktor apa, ataupun mungkin orang cuba untuk
mengelakkan melalui jalan ini ke dan sebagainya. Allahu a'lam, tak pasti. Okey, 15 ni agak terpencil. Simpang yang dia cakap. Ya, simpang ke mana? Simpang yang tempat bulan. Ya. Okey, seperti yang semua sedia maklum bahawa jalan ini juga terkenal dengan kes pembunuhan berprofil tinggi, iaitu Adlan Tuya Al-Syaribu di kawasan inilah. Dan kalau korang tengok dalam video ni, memang di kiri kanan ni agak hutan lah kan. Agak hutan dan agak jarang kereta melalui jalan ini. Jadi berkemungkinan kawasan ni memang betul-betul terpencil daripada laluan orang ramai. Sebab apa yang aku nampak di kiri dan kanan kami ni ialah kawasan hutan lah. Cumanya jalan dia besar dan mempunyai lampu jalan. Tapi aku tak berapa pastilah di hadapan nanti akan ada apa, akan ada jalan ataupun tidak. Maksudnya jalan yang berlampu ataupun tidak. So kita akan memasuki jalan yang tidak berlampu. Okey, jadi inilah jalan dia. Cuaca agak berkabus. Okey, inilah jalan dia. Jadi aku akan perlahan-lahan jalan. Jalan dia, jalan ni dah mula tidak berlampu. Ha? Apa dia? Tak. Dia sebab yang tempat yang laluan yang tempat pembunuhan tu kan, dia macam tip. Ada ke tadi? Tip dia harus tak nampak. Sebab malam ni aku buat pelan. Aku memang aku cuba tengok. tak berapa nak nampak sangat kiri kanan ni. Masa aku tengok depan, ada binatang mitah ke apa kan. Kalau kau perasan, kau tengok ada yang macam yang kawasan pembunuhan tu. Tapi memang logika agak terpencil lah. Kalau berlaku kes jenayah dan sebagainya, memang agak sukar lah orang nak apa kan, nak kesan. Dan perjalanan ini aku akan terus ke jalan Bukit Cerakah, di mana jalan Bukit Cerakah tu pun ada yang menyatakan bahawa jalan tersebut ialah jalan jalan Puncak Alam juga. Jadi ada dua. Satu jalan Persiaran Matahari ni, satu lagi ada yang menyatakan bahawa jalan Bukit Cerakah itu pun jalan Puncak Alam yang mengalami gangguan-gangguan tersebut lah. Jadi aku sebagai orang luar, aku sendiri tak boleh nak berapa pastikan lah di mana jalan tersebut sebenarnya kejadian-kejadian yang berlaku tu di mana. Semuanya yang ini memang aku lalu. Maksudnya hari ni, malam ni aku akan lalu dua jalan lah yang orang claim itulah jalan Puncak Alam, iaitu satu jalan Persiaran Matahari dan kemudian satu lagi ialah jalan Bukit Cerakah. Dan seperti yang kita boleh lihat lah dalam video ini, jalan ini memang terpencil. Jadi agak logika lah untuk orang mengisahkan kisah-kisah seram yang berlaku di jalan ini kan. Kalau bawa motosikal dan sebagainya, kereta rosak dan sebagainya. Jadi kita teruskan perjalanan. Okey, ni ada motosikal satu. Mati korang ni. Mungkin dah biasa melalui jalan ni. Sungguh pun yang demikian, aku rasa macam jalan ni dia tidak berapa, dia tak berapa apa ni. Yang ni ke jadi persimpangan sudah. Jalan street. Tak jalan Bukit Cerakah. Tak lah, jalan Bukit Cerakah. Aku takut dia sesat. Dia macam kita tak belok simpang yang sepatutnya. Sebab tadi simpang 4. Okay, kita teruskan perjalanan lagi. Depan ni apa ni? UiTM. Besar kat kot campus ni.
Sebenarnya aku tak ingat lah cerita tu. Member ingat tau dia baca ni. Kau ceritakan tak? So aku takut tersalah. Aku baca banyak ni, jadi aku pun jadi pening. Yang cerita yang apa, yang dia naik kereta, yang daripada blok macam perempuan duk cerita suami dia. Kau ingat jalan cerita? Ingat. Okay, member akan ceritakan. Cerita dia lebih kurang macam ni. Dia cakap malam tu suami dia kerja malam dan balik pun lambat. So waktu on the way balik tu, dia lalu dekat jalan Puncak Alam lah. Tak pun dia cakap akhir penulisan dia cakap jalan tu dikenali sebagai sekarang Jalan Muqtadari, Persiaran Muqtadari. So waktu suami dia lalu kat jalan tu, suami dia rasa macam disapu angin dekat muka, walaupun tingkap tu tutup dan aircon pun dia pasang macam perlahan je, rasa je sejuk, tapi dia rasa macam ada angin nyapa dekat muka dia. So waktu tu dia dah rasa macam sedikit pelik, tapi dia still teruskan perjalanan. Dia tak berhenti atau apa. And bila dia rasa disapu angin tu, dia pun pasang lagu lah untuk hilangkan dia punya rasa takut tu kan. So bila dia pasang lagu tu, dia ingat macam okay, benda tu dah boleh hilangkan dia punya seram tu kan. Tapi waktu dia pasang lagu tu, dia dengar macam ada bunyi sambutan dari bahagian seat belakang. Dan sambutan tu bukan macam dia ikut nyanyian lagu tu, tapi dia sambut dengan siolen. Siolen ikut rentak lagu tu. So suami dia rasa macam makin seram lah. Dia nak pasang lagu, tapi bila dia pasang lagu, ada pula bunyi siolen dari belakang kan. So macam gempak lah, kena macam tu kan. Tapi bila dia dengar siolen dari belakang tu, dia tak berani untuk toleh ke belakang untuk tengok apa yang ada kat belakang tu kan. So bila dia dengar bunyi siolen tu, dia buat tak tahu. Bukan tak tahu, dia rasa seram, dia rasa takut. Tapi dia just teruskan perjalanan. Dia terus fokus pada dia punya driving. Sampailah dia sampai kat rumah tu, dia lari kalut-kalut masuk dalam rumah. So cerita dia lebih kurang macam tu. Tapi kemungkinan kita orang akan masukkan link untuk korang baca sendiri dekat blog tu. Dan benda ni adalah personal experience daripada penulis blog tu. So far cerita dia macam tu lah. Dan ada juga kisah yang sama macam yang perempuan ni cerita. Kes dia sama. Dia macam bila dia lalu lepas pada kawasan pembunuhan tu, kita orang tak sure sebenarnya sebab kita orang bukan orang kat sini. Bila dia lalu je lepas kawasan pembunuhan tu, dia orang disapu oleh angin daripada dalam kenderaan. Ataupun ada yang satu kes, yang kes satu lagi tu, angin dia rasa macam ada angin masuk dari bahagian belakang. So yang tu je lah kisah yang macam bagi aku sahih lah untuk Jalan Puncak Alam ni. So tu je. Okay, ada roadblock depan. Okay, kita teruskan perjalanan kita di dalam video ni. Okay, member cerita tadi memang apa ni, cerita tu yang aku rasa yang paling sahih lah. Pasal cerita yang lain, orang kata cerita tersebut macam karut lah, karut marut. Bukan karut, cerita tu ada cerita kat jalan lain juga. Jadi bila cerita tu tak kuat, jalan perawi dia mati tu, aku tolak terus lah, walaupun cerita tu seram. Sebab aku tak apa pasti jalan tu adalah jalan yang dikatakan kisah tu berlaku di jalan ini lah. Tapi yang cerita perempuan tu memang dia yang menceritakan pengalaman suami dia dalam blog dia, penulisan dia. Jadi bagi aku, pandangan aku, jalan tu sahih lah. Kemudian ini adalah jalan yang kedua, iaitu Jalan Bukit Cerakah. Di mana Jalan Bukit Cerakah ini pun orang menyatakan aku bahawa di sinilah Jalan Puncak Alam tersebut. Maksudnya ada dua versi lah. Satu orang kata dekat Jalan Persiaran Muqtadari tu satu dah tukar nama dah. Dulu Jalan Puncak Alam telah ditukar nama Jalan Persiaran Muqtadari.
Kemudian yang kedua ialah jalan Bukit Cerakah. Inilah jalan dia, jalan gelap, yang di mana kalau tengok di hadapan ni tak ada lampu jalan lah. Jalan Bukit Cerakah ni. Dan jalan Bukit Cerakah ni dia akan memusing di keliling kawasan Puncak Alam punya UiTM campus ni. Kalau tak silap aku, UiTM campus tu di atas bukit. Jadi kawasan ni dia pusing. Bukit apa? Ya, pusing UiTM Puncak Alam tu. Jadi kita akan teruskan perjalanan. Dan yang aku tengok pun kalau daripada sudut macam keseraman creepy dia adalah di jalan Bukit Cerakah ni. Pasal aku tengok dia macam tak berapa nak ada orang sangat, pertempatan pun kurang. Namun ada jugalah simpang-simpang yang boleh kita belok lah. Tapi namun kita cuba je jalan. Dan jalan di sini pun agak hutan lah juga. Sungguh pun yang demikian, masih ada lagi lah kenderaan yang melalui jalan ini pada waktu malam. Di mana kalau pagi pandangan aku sini lah, kalau jalan tu betul-betul memang kata seram dia tinggi lah kan, ataupun gangguan dia tinggi, insyaAllah orang akan cuba elakkan lah untuk melalui jalan-jalan ini pada waktu malam lah. Tapi bila aku lalu dekat jalan Bukit Cerakah ini, jalan Puncak Alam, masih lagi ada kenderaan yang melalui jalan ini lah. Jadi kalau orang tanya aku sesuai ataupun tidak untuk melalui jalan ini pada waktu tengah malam, aku tak boleh nyatakan lagi pasal tak habis lagi jalan ni. Tak habis ke penghujung ni. Mungkin depan ni kot yang jadi seram sangat ke apa ke, tak tahu. Nanti di penghujung video aku akan review lah sama ada sesuai ataupun tidak. So di depan kami pun ada dua kenderaan yang melalui jalan ni. Tapi bila tengok view memang hutan lah, kiri kanan hutan. Dan kena berhati-hati lah, takut ada binatang melintas dan sebagainya. Namun dari sudut penampakan dan sebagainya pun tak kuat lah cerita yang disampaikan. Ada yang cerita tu hantu jatuh atas bumbung lah, apalah bunyi yang tu langsui lah, nampak apa semua. Cerita yang tu cerita yang tak kuat lah. Cerita yang bagi aku tak berapa nak sahih sangat lah kan. Ada cerita memang nampak menyeramkan, tapi macam jalan cerita sumber macam seolah-olah dibuat-buat lah. Itu pada pandangan aku sendiri lah. Okay, jadi kita akan lalui jalan ini. Okay, nanti kita akan belok kiri jalan Bukit Cerakah. Belok kiri. Tak, jalan belok kiri kan. Aku cari papan tanda Puncak Alam, nak ambil gambar. Ada tak? So nampak lah kita lalui kan jalan ni lah, jalan Puncak Alam. Macam tak ada. Tadi kat luar tu ada banyak. Pada masa sini macam tak ada. Puncak Alam punya papan tanda. Lalu tak payah takut robot. Takut tak ada lesen mati ataupun road tax mati. Okey, di sebelah kiri ni jalan Bukit Cerakah. Mana? Oh ni. Okey, ni jalan Bukit, depan tu jalan Bukit Cerakah, tapi jalan yang besar lah, ada kampung-kampung. Yang ini jalan belah kiri ni agak sunyi sikit. Dia akan tembus semula ke jalan Puncak Alam lah. Okey, kita akan cuba lagi. Mungkin di sini lah kot, Allah Ta'ala alam, tak tahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni jalan dia, depan dia gelap. Yang ni tak ada kereta belok Okay, kiri kanan adalah hutan. Aku bawa slow. Bukan ni sebab kereta berat ke apa ke, bukan. Bawa slow pasal nak menikmati. Sebab jalan dia tak berapa panjang sangat. Okay, ada motosikal satu dari arah hadapan. Ini kering punya berada ni. Nanti kalau ada macam student ke yang duduk sini yang pernah alami gangguan ke apa, siapa-siapa lah, pekerja ke apa ke yang memang pernah mengalami gangguan ke apa, yang cerita real lah, aku nak korang sharekan dekat ruangan bawah supaya kita yang lain, orang lain boleh baca lah kita sebut yang cerita betul punya. Kebiasaannya yang orang pernah kena ni, diorang akan cerita yang betul tau. Tapi bila daripada blog penulisan dan sebagainya, yang tu aku tak berapa percaya sangat, pasal macam telah di tokok tambah lah. Tapi selalunya yang orang review, komen dekat orang YouTube ni, aku lebih percaya sebab itu adalah pengalaman sebenar diorang lalui jalan ni kan. Jadi diorang ceritakan kisah tersebut lah. Itu aku lebih macam kesahan dia lebih tinggi lah kan, cerita pengalaman dia dan sebagainya.
sungguh pun yang demikian, cerita-cerita tersebut pun masih orang kata apa, boleh diagui lagi. Arguing tak cakap bahasa Melayu pula. Masih boleh dipertikaikan lagi kalau dia kontradik dengan apa yang diceritakan, tapi tak sama dengan keadaan jalan tersebut, dia masih kontradik lah. Jadi jalan ni agak terpencil, jalan hutan kiri dan kanan, namun aku nampak ada lampu jalan lagi lah untuk melalui jalan ni. Dan tadi daripada arah hadapan terdapat sebuah motosikal. Mungkin dia nak pergi kedai makan ke apa, tak tahu. Dia seorang je. Dan kami dah jalan ni tak ada lagi kenderaan daripada arah hadapan. Maksudnya motosikal tu dia jalan seorang-seorang je. Okay. So di mana-mana kami jalan-jalan seram, insya-Allah akan ada orang yang menaiki motosikal di tengah-tengah malam. Yang aku memang respect kan. Mungkin kadang-kadang faktor dia adalah kadang-kadang orang di sini, jadi dia dah biasa jalan ni dan sebagainya, dia lalu lah. Jadi aku pun bawa member kat sebelah. Member kot-kot dia boleh mengetahui sesuatu dan sebagainya, dia akan faham. Jadi aku dah keliling lah ni, keliling jalan Puncak Alam ni, keliling kawasan Puncak Alam ni. Dan aku pun tak berapa pastilah cerita tu yang berlaku tu di mana, yang hotspot tu di mana. Sebab jalan dia besar, panjang. Jadi kisah-kisah yang ceritakan tu pun secara umum lah, tak menyatakan tempatnya secara detail lah. Semuanya aku buat video review ni adalah bertujuan untuk tunjuk kat korang, kalau korang nak lalu waktu malam, dipersilakan. Kan? Kalau korang tak nak lalu pun okey lah, pasal aku dah review ni, korang nampak lah situasi sebenar. Sebab aku cari juga orang buat review tentang jalan Puncak Alam yang secara realitinya lah. Tak nak yang filem-filem pun semua kadang-kadang dah fabricate kan. Dia dah tahu tambah sebagainya. Aku tak nak yang tu. Aku nak yang orang jalan tu buat macam kami buat ni lah. View tu jalan ni betul-betul malam-malam. Dia sama tak dengan kisah yang disampaikan. Pakai ada motor lagi satu. Maksudnya ada 2 biji motor lalu jalan ni. Tapi aku tak nampak sama ada mereka berdua ke, mereka seorang ke. Tak nampak pasal silau kan. Dan kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, penghujung jalan Bukit Cerakah ni. Aku cari juga papan tanda jalan Puncak Alam tu, tapi tak apa nak ada lah. Aku tengok dalam movie tu ada macam benda yang warna hijau, jalan Puncak Alam. Ya, papan tanda tak tengok, tak ada lah pula. Kalau ada aku nak ambil gambar je tu. Ni kalau tengok pemandangan kami belah-belah kiri ni ada perumahan macam perumahan persendirian lah, perumahan tanah kampung je tu. Ada kenderaan dan sebagainya. Di depan ni ada macam cahaya. Benda ni orang ke apa? Contoh basikal. Dia lagi. Tengok. Orang. Apa benda? Okay, jalan naik bukit slow. Bukan sebab kereta ditumpang jadi berat ke apa, bukan. Memang jalan naik bukit ni memang slow. Okey, kita dah sampai ke penghujung jalan kot. Jadi aku ingat aku dah keliling lah ni jalan sekitar Puncak Alam ni. Cumanya ada roadblock tadi dekat McDonald. Jadi siapa nak pergi McDonald, pastikan lesen anda hidup ataupun road tag anda hidup. Jadi nak mati konten kat sini ke kat depan-depan sini? Mesti kat sini lah. Alah, tapi tak ada papan tanda tu. Tak boleh nak pula. Okey, benda ni kan dia hantu. Okey, kalau ada Okey, baik. Sekarang kita dah berada di penghujung video.
Okay, kita berada di penghujung video dan aku dah keliling kawasan Jalan Puncak Alam ni, di mana bermula daripada Jalan Persiaran Matahari. Kemudian kami pergi ke arah Jalan Bukit Cerakah. Ada dua jalan yang orang klaim itu adalah Jalan Puncak Alam. Kemudian ada memang kawasan-kawasan yang memang berhutan dan sebagainya, memang agak terpencil dan menakutkan lah kalau melalui jalan ini pada waktu malam seorang-seorang. Kemudian dari sudut gangguan yang kami terima, aku ingat tak ada benda kot. Aku tanya member ada tak yang dia rasa apa-apa. Member pun duduk sebelah, dia tidak merasai apa-apa lah. Okay, aku ingat tak ada apa-apa pun. Cumanya kisah tadi pun member dah cerita dah. Dan itu sajalah yang aku nak sampaikan. Jadi aku dah tunjuk review jalan ni. Korang fikirlah sama ada sesuai ataupun tidak untuk melalui jalan ni pada waktu malam. Jadi korang jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan kepada semua yang pernah mengalami gangguan di Jalan Puncak Alam ini, korang boleh komen kat ruangan bawah supaya kawan-kawan kita yang lain boleh baca. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.